Okay, Assalamualaikum kepada semua peserta yang hadir dan juga ahli panel. Okay. So hari ni kita ada satu webinar. Tapi saya rasa kita tunggu dulu dalam 5 minit. Nanti 10-5 minit kita akan start dengan webinar ya. Okey, waalaikumsalam. Terima kasih banyak-banyak Puan Yati. Okay, Assalamualaikum kepada semua yang hadir. Hari ini kita ada satu webinar yang bertajuk Anda ingin menjadi jururawat, jom sertai kami di University College Bestari. Webinar ini akan diterangkan oleh Puan Nur Azlinawati Abdullah selaku pengarah Pusat Pengajian Sains Kejururawatan. Program ini akan mengambil masa lebih kurang 60 minit. Nanti sepanjang pembentangan ataupun perkongsian daripada Puan Nur Azlina Abdullah nanti, adik-adik semua bolehlah bertanya soalan apa yang tidak faham ataupun apa yang adik nak tahu berkenaan dengan diploma pengurusan diploma kejururawatan. Okay, so saya serahkan program ni kepada Puan Nur Azlinawati untuk
seterusnya lah untuk website yang seterusnya. Okay, silakan. Terima kasih banyak-banyak kepada Puan Yati yang telah berusaha keras untuk menjayakan program pagi ni lah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan diri saya terlebih dahululah. Saya Puan Nur Azlinawati binti Abdullah, selaku pengarah Pusat Pengajian Sains Kejururawatan, dan saya ingin berterima kasih banyak-banyak atas kesudian para pelajar, mungkin yang ada ni adik-adik semua, sudi untuk mendengar webinar kita pada pagi ni lah. Saya amat-amat menghargainya. Tapi tak apa, walaupun tak ramai, kita boleh sharing dan mungkin nanti adik-adik semua boleh share juga kepada kawan-kawan yang lain. InsyaAllah lain masa tu kita akan buat lagi. Okay. So saya akan sharekan saya punya slide di sini untuk kita mulakan kita punya presentation pagi ni lah, webinar, Q&A apa semua kita boleh discuss lah. Okay. Santai-santai je, tak ada laras. Kalau nak tanya boleh je terus tanya. Okay. Sekejap ya, saya share saya punya slide. Puan Yati nampak tak? Saya boleh nampak. Nampak sekejap saya besarkan. Boleh nampak yang besar Betul, boleh. Alright. So hari ni saya nak bagi penerangan sedikit sebanyak lah, free pagi-pagi ni tak ada buat apa-apa. Adik-adik boleh santai-santai tengok apa yang kita ada lah di University College Bestari. Okay. So untuk program kita ni, kita ada program Diploma Kejururawatan, satu-satunya program lah di bawah Pusat Pengajian Sains Kejururawatan ataupun kita kenali sebagai PSK. Dan tempoh pengajian untuk Diploma Kejururawatan ni adalah 3 tahun dan diiktiraf oleh MPA di bawah dia punya nombor siri tu adalah MPA FA 7990. Maksudnya kita ni diiktiraf sepenuhnya lah oleh MPA dan juga dipantau sepenuhnya oleh pihak Lembaga Jururawat Malaysia. Okay, ni pengenalan dulu sebab kita nak tahu nursing dekat UCB ni macam mana. So ni kalau tengok gambar ni salah seorang bekas pelajar kita lah yang telah menghabiskan pembelajaran dan sekarang sedang bertugas di Kuala Lumpur lah. Okay. So bidang kejururawatan ni kalau adik-adik semua tahu memang sekarang ni dia punya permintaan ataupun dia punya demand tu semakin tinggi. Okay. Dan dengan keadaan sebelum ni ada COVID kan. Tahun 2020 tu memang kita COVID tu melanda kita, jadi sedikit sebanyak mempengaruhi permintaan jururawat dalam Malaysia ni. Okay. So memang kita punya perkhidmatan tu sangat-sangat diperlukan lah buat masa sekarang. Okay, saya tak baca sangat lah, just saya santai-santai je explain kepada adik-adik semua. Okay, so kenali bidang kejururawatan. Mungkin ramai yang tak tahu nursing ni macam mana kan. So nursing ni kalau tengok ni gambar ni, kita punya pelajar lah semester sekarang dia berada dalam semester 3. Okay, nak naik semester 4. Dan nursing ni dia adalah satu kerjaya gabungan seni dan sains. Maksudnya sains pun ada dalam tu. Memang sains ni macam medical term apa semua kan kita akan belajar. Dan seni ni maksudnya bila kita dalam keadaan-keadaan tertentu kita memerlukan critical thinking yang memerlukan kita ni olah kita punya pengetahuan tu kepada benda yang lebih baik ataupun something yang lebih kreatif. Itulah kita panggil dia sebagai gabungan seni dan sains. Di Malaysia ni bidang ni dia bernaung di bawah Lembaga Jururawat Malaysia ataupun LJM di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia. Okay. So Lembaga Jururawat Malaysia ni memang sentiasa memantau kita dan sentiasa memastikan kita memberi yang terbaik kepada semua pelajar kejururawatan lah. Jadi sebenarnya IPT mana-mana pun semua kalau yang ada course nursing memang dia akan dipantau oleh pihak Lembaga Jururawat Malaysia. Okay, kita kena kenali dulu jururawat ni macam mana, apa definisi jururawat.
Jururawat ni dia adalah individu yang terlatih bagi memberi perawatan dan menjalankan rutin-rutin perubatan serta pembedahan kepada pesakit. Maksudnya kita ni memang tulang belakang lah kepada memberi perawatan, tolong doktor, especially dekat Dewan Bedah pun kita juga macam tu. Berbanding dengan doktor, kita 24/7, maksudnya 24 jam sehari, 7 hari seminggu kita akan bersama dengan pesakit kita lah, sama biasanya dekat ward lah, kita kata dekat ward hospital. Ikut shift pagi, petang dan juga shift malam, 24 hours kita akan berada bersama dengan pesakit. Tapi dia punya gaji tu lumayan lah, lumayan insyaAllah. So sejarah latihan kejururawatan yang pertama bermula di Johor Bahru. Maksudnya dekat Malaysia ni tahun 1938 dia start. Okay. Dan terhenti pada tahun 1942 hingga 1945 kerana Perang Dunia Kedua. Maksudnya kita ni tahun 1938 tu start, tapi dia berhenti juga. Maksudnya School of Nursing ni dia berhenti pada tahun 1945, kemudian dia sambung balik lah. Jadi sebabkan oleh perang. Jadi maksudnya daripada dulu lagi memang kita ni ada permintaan-permintaan terhadap kita punya kejururawatan ni. Okey, siapa pengasas bidang kejururawatan? Sebenarnya kalau nak ikutkan pengasas bidang kejururawatan ni, nama beliau adalah Florence Nightingale. Yang ni sebenarnya kalau masuk belajar kat kita nanti kita akan explain lebih detail lah. Ni just secara superficial. Nak tahu siapa yang mengasas, inilah orangnya, Florence Nightingale, yang mana dia dikenali sebagai The Lady with the Lamp. Okay, dia maksudnya masa perang dulu dia bawa lampu macam pelita lah, macam pelita tu pergi katil ke katil, malam-malam tu dia akan bawa macam tu. Okay. Dan beliau merupakan tokoh jururawat barat yang pertama dari British. Beliau juga merupakan pelopor perawatan moden, penulis serta ahli statistik berkaitan dengan kejururawatan. Okey, jom kenali program Diploma Kejururawatan University College Bestari. Saya nak tanyalah adik-adik semua pernah dengar tak Diploma Kejururawatan dekat sini? Syuhada ke? Saya nampak dia ada nama Syuhada. Pernah dengar tak? Oh yes, saya tanya-tanya. Nampak Syuhada. Hazwani ke? Awak Hazwani pernah dengar? Okey, tak apa, kita teruskan So untuk program Diploma Kejururawatan University College Bestari ni, okey, program ni adalah program Diploma Kejururawatan yang kita ada ni, kita kenali sebagai program DKJ. Kat sini kita panggil program nursing ni program DKJ. Okey, bermula pada tahun 2007, dikenali sebagai batch 1 DKJ. Di bawah masa tu College Teknologi Bestari lagi. Kita ni tahun 2012 baru kita upgrade kepada University College Bestari. Dulu kita dikenali sebagai College Teknologi Bestari atau KTB. So nursing kat sini dia bermula tahun 2007 lagi lah. Okay. Dan sejak 2007 tu lebih 1000 graduan kita telah berjaya hasilkan sampailah sekarang. Maksudnya dah lebih 1000 dah yang dah bekerja. Yang dah dihasilkan, 98% graduan kita telah bekerja sebagai frontliner dalam sektor swasta dan kerajaan. Maksudnya lagi 2% tu dia bukan dia kenapa dia tak bekerja? Yang pertama sebab dah kahwin, kadang dia tak nak keluar daripada Terengganu ke, tak nak keluar daripada Kelantan ke, so yang tu yang jadi tak bekerja. Ada anak apa semua kan tak bekerja, dan ada yang dah meninggal dunia lah. So, sebab tu 98%. Kalau nak ikutkan yang dah keluar tu, alhamdulillah memang market diorang sebelum dia tamat dah dapat tawaran lah biasa kat sini. Dan program kita ni dia mendapat pengiktirafan penuh MQA dan dipantau oleh Lembaga Jururawat Malaysia. Dia sebenarnya mana-mana program nursing ni, katalah awak pergi KPTM ke, awak pergi PCOM ke, awak pergi mana-mana ke, pun sama, kita bawah satu lembaga bawah satu lembaga. Cuma perbezaan mungkin dari segi kos dia lah. Okey, yang ni penting lah untuk adik-adik semua tahu, nak share pada kawan-kawan apa kelayakan untuk memohon sebagai pelajar diploma kejururawatan. Okey, nak memohon dia maksudnya kat sini
bila kita ada lembaga bernaung di bawah satu lembaga iaitu Lembaga Jururawat Malaysia, kelayakan dia pun standard sama je. Maksudnya kalau katalah awak mohon dekat satu IPTA contoh IPTA tu reject sebab awak tak cukup kelayakan, maksudnya mungkinlah contoh awak tak cukup, tak kredit dalam bahasa Melayu atau bahasa Malaysia dan awak nak mohon kat kita, dia jadi sama juga dia tak boleh nak masuk sebab kita walaupun IPTA ke IPTS ke, kita di bawah satu lembaga jururawat yang sama dan dia punya kelayakan pun standard sama So kelayakan untuk memohon sebagai pelajar diploma kejuruteraan ni macam mana? Ni kita punya bekas pelajar kita batch yang ke-10 sekarang ni, dia in charge dekat maternity center, maternity center dekat Kota Kemuning ke, dekat KL, dekat Selangor KL. Okey, ni dia punya kelayakan, maksudnya adik-adik boleh war-warkan kepada kawan-kawan, boleh share, bagi tahu. Okay, kalau nak mohon untuk nursing kat sini, dia perlulah lulus SPM dengan 5 kredit atau yang setaraf dengannya, iaitu kredit dalam bahasa Malaysia. Maksudnya ini memang wajib lah, kita tak boleh kata adjust tak boleh. Dia sebab pihak lembaga sentiasa memantau kelayakan masuk para pelajar nursing. So mesti kredit dalam bahasa Malaysia, kredit dalam matematik sama ada matematik moden atau tambahan, dan perlu kredit salah satunya subjek sains, tak kira lah sains biasa tu ke, atau biologi, atau kimia, atau fizik, atau sains benaan. Salah satu je kredit dah layak masuk nursing. Okey, dan perlu juga kredit dalam 2 mata pelajaran lain, tak kira lah. Contohnya dia kredit tu dalam geografi, sejarah ke, apa-apa subjek lah. Okey, dan yang nasib baiknya bahasa Inggeris ni lulus sahaja, tak perlu kredit pun. Bagi saya nak kata susah sangat kemasukan untuk nak masuk sebagai nurses tu, tak jugalah. Just follow dia punya kelayakan ni, ada okey, boleh masuk, boleh join kita. Okay, katalah ada juga pelajar kita dulu, bekas pelajar kita dulu, dia minat sangat nursing tapi dia tak kredit dalam matematik. Okay, apa yang kita sarankan adalah kalau awak betul-betul minat nursing, awak daftar untuk subjek Mat Julai. Subjek Mat Julai. So alhamdulillah student tu dia berjaya, dia lulus dalam Julai subjek dan dia apply kat kita sekarang, dia dah habis lah, dah tamat dah kerja dah. Okay, so jangan risau kalau tak kredit pun masih lagi ada peluang untuk awak ambil paper Julai. Okay, dan yang bagus ni kat kita berbanding tempat lain dia ada had umur. Contoh ada IPTA, IPTS dia biasa akan hadkan umur tu, contoh umur tu mesti tak lebih daripada 25 tahun. Kalau government nak masuk diploma kejururawatan, dia punya had umur dia 25 tahun. Tapi dekat kita tak ada had umur untuk menyertai. Maksudnya kalau kata ada rakan-rakan adik-adik yang berminat nak masuk nursing tapi dia dah umur 30 contoh, dia boleh join. Kita pernah dapat pelajar yang umurnya 20, masa dia daftar dengan kita dulu tu 27 tahun. Dah ada anak 2 dah. Okey, 27 tahun masa tu dia daftar dan dia tamat pada usia 30 tahun. Dan sekarang dia dah bekerja dekat operation theater bahagian Dewan Bedah di Hospital University Kuala Lumpur. So kita tak boleh kata dia dah tua dah, tak boleh nak masuk, tak boleh nak join, tak. Sebenarnya tidak ada had umur untuk menyertai diploma kejuruteraan UCB. Itu salah satu kelebihan kita lah. Okey, awak 40 pun boleh masuk. Asalkan awak layak Okey, seterusnya kita pergi kepada struktur program. Okey, sebelum tu ada nak tanya apa-apa ke? Kalau nak tanya boleh je tanya. Cuma saya tak nampak adik-adik semua ni, boleh tanya secara audio lah. Nak tahu, nak tanya apa-apa ke? Tak ada nak tanya? Okey, kalau tak ada saya teruskan dengan struktur program Okey, struktur program Nursing University College Bestari ni dia sebenarnya standard. Program kita ni diploma kejuruteraan. Ni saya dah beritahu lah tadi, dia adalah satu-satunya program yang berada di bawah Pusat Pengajian Sains Kejuruteraan ni. Kita punya grup yang paling ramai hari tu ada dalam lebih kurang 77 orang. Grup yang paling ramai. Okey.
tempoh pengajian untuk diploma kejururawatan ni adalah 3 tahun bersamaan dengan 6 semester bersamaan dengan 102 jam kredit bergraduat. Maksudnya anda akan tamat pada semester ke-6 lepas 3 tahun dan dia punya struktur utama dia adalah apa yang kita akan pelajari dalam diploma kejururawatan ni terbahagi kepada 5. Okey, terbahagi kepada 5 iaitu sains kejururawatan. Okey, sains kejururawatan ni kita belajar amali-amali lah. Contoh macam nak buat cucian luka ke, pembalutan bandage yang betul ke, kita nak buat remove suture, remove benang jahitan dengan betul ke, semua dalam sains kejururawatan. Okey, yang kedua adalah kita punya struktur tu sains tingkah laku. Sains tingkah laku ni kita belajar tentang behavior. Behavior maksudnya kerena sikap seseorang, okey, psikologi seseorang. So sains tingkah laku ni kita belajar mengenai tingkah laku ataupun behavior. Okay, sains kesihatan. Seterusnya kita belajar sains kesihatan. Okay, sains kesihatan ni contoh macam anatomi dan fisiologi. Anatomi dan fisiologi badan kita lah, macam kalau kat sekolah tu belajar kan anatomi dan fisiologi dalam badan kita, jantung kat mana, darah ni komponen darah ada apa. Itu sains kesihatan, dia lebih kepada anatomi dan fisiologi. Okay, yang seterusnya adalah penyelidikan dan statistik. Yang ni kita akan turut belajar membuat penyelidikan, format-format pembuatan penyelidikan. Contoh macam kita kaji satu topik, apa dia yang kita kaji, method yang kita gunakan, apa result dia, apa cadangan dia, apa discussion dia. So penyelidikan dan statistik pun kita akan pelajari. Sebab sebagai jururawat kita kena ada sentiasa up to date dengan kajian-kajian yang terkini. Macam sekarang ni isu dia COVID lah, isu dia adalah vaksin lah. Kita akan sentuh sedikit sebanyak mengenai perkara-perkara itu melalui penyelidikan dan statistik yang terkini. Dan yang paling penting antaranya adalah praktikum. Praktikum ni memang kalau kita ikutkan lebih kurang, kalau ikut jangka masa tu 1 tahun, lebih kurang 1 tahun plus lah kita akan praktikum. 3 tahun tu belajar, dalam 3 tahun tu setahun tu adalah praktikum. Tahun lebih-lebih. Maksudnya teori dia tu 2 tahun macam tu Okey, kita tengok latihan praktikal pelajar-pelajar kita kat mana dia praktikal. Kat mana dia praktikal. Praktikal dekat UCB juga ke? Ataupun praktikal kat mana? So, bila anda masuk ataupun sertai diploma kejururawatan dekat UCB ni, semua pelajar akan dihantar secara bergilir-gilir kepada 2 bentuk penempatan praktikal ni, iaitu hospital kerajaan dan klinik kesihatan kerajaan juga. Kita tak hantar kat swasta. Mostly kita hantar daripada dululah sejak tahun 2007, kita hantar ke hospital kerajaan dan klinik kesihatan Okey, hospital kerajaan tu hospital kerajaan mana? Sebab kita berada di Terengganu, of course kita akan dahulukan penempatan tu di negeri Terengganu dulu. Okey, dan hospital yang kita biasa hantar para pelajar kita adalah hospital daerah Besut, hospital daerah Setiu, hospital daerah Kemaman dan hospital Sultanah Nur Zahirah Kuala Terengganu. Ni hospital besar Kuala Terengganu lah. Okey, kalau hospital daerah Setiu tu sebelah aja. Yang kita tu dekat sangat-sangat lah kalau dekat college. Biasa student kalau dia posting dekat Setiu ni, dia akan duduk dekat asrama sahaja. Okey, kita akan hantar hari-hari lah pergi balik dan macam tu. Okey. Selain daripada Terengganu, kita juga turut hantar kita punya pelajar ke area Kelantan, iaitu hospital daerah Macang dan hospital daerah Tanah Merah. So pelajar-pelajar kita pun pernah lah dihantar ke hospital-hospital ni. Dan untuk hospital kerajaan ni, dia punya pengalaman praktikal dia melibatkan semua jenis ward dan unit, contohnya seperti ward psikiatrik. Ward psikiatrik ni ward sakit jiwa lah, masalah mental. Okey, maksudnya kita akan hantar kita punya student tu merasai dan mengalami praktikal di ward ini, ward psikiatrik, ward medical. Ward medical ni macam ward yang ada pesakit darah tinggi, kencing manis, asma, apa semualah. Ward medical kita panggil. Ward surgical ni ward yang melibatkan pembedahan. Contoh orang tu dia nak buat pembedahan appendix ke apa ke, dia duduk ward surgical. Okey, bilik bersalin dan banyak lagi lah. Dia banyak dia punya
penempatan itu banyak dalam satu-satu buah unit hospital. Yang kedua, klinik kesihatan. Kalau klinik kesihatan, kita hantar klinik kesihatan kerajaan di Terengganu iaitu klinik kesihatan Permaisuri Setiu dan klinik kesihatan Rahmat Setiu. Antara dua klinik inilah kita akan hantar. Dan biasanya kalau pergi klinik ni buat apa? Biasanya pengalaman praktikal ni dia melibatkan lawatan rumah ke rumah, cek ibu-ibu yang baru lepas bersalin dan sebagainya. Lawatan ke sekolah, suntikan vaksin kepada bayi dan kanak-kanak, serta rawatan ibu mengandung. Banyak lagi. Kalau pergi klinik kesihatan ni seronok. Kita tengok kita punya pelajar pun bila dia pergi buat lawatan rumah ke rumah kan, masuk kampung. Punya pengalaman tu yang amat berharga masa tu. Selain daripada kita belajar je kat kelas, tapi pengalaman yang paling berharga adalah semasa praktikal. Macam-macam student belajar masa praktikal ni. Okey. Ada nak tanya apa-apa ke sebelum kita teruskan? Tak nampak ni. Sekejap saya skip dulu. Ya, nak tanya apa? Boleh tanya? Nur Atira. Ada nak tanya apa-apa? Tak ada. Kalau ada nak tanya apa-apa, boleh je tanya kat dalam chat box. Saya akan cuba jawab lah. Alright, sekarang ni. Okey, Nur Atira nak tanya, Puan, pemegang kad OKU boleh join ke course nursing? Okey, OKU tu OKU yang macam mana? Kalau boleh nak tahulah. Kita tak pernah terima pelajar, belum pernah ada pengalaman terima pelajar yang ada kat OKU. Tapi kita nak tahu OKU yang macam mana, masalah pendengaran. Okey, tak apa, yang ni sebab kita biasa apa-apa kita akan rujuk kepada pihak Lembaga Juruk Malaysia. Nanti Atira boleh tak drop nombor phone, saya akan kontak Atira dan saya tanyakan dulu, maksudnya saya boleh rujuk dulu kepada pihak Lembaga Juruk Malaysia. Saya akan maklum balik kepada Atira. Atira boleh drop tak apa-apa soalan? Drop nombor phone dalam chat box. Yang lain-lain pun kalau nak tanya soalan, boleh tanyakan dalam chat box. Okey Atira, thank you. Nanti saya akan ambil awak punya number. Alright. Ada tak siapa-siapa nak tanya lagi? Belum kita teruskan. Terima kasih pada mana-mana yang join tu. Ada juga kita punya pelajar-pelajar yang join, ajak adik-adik dia join semua. Terima kasih banyak-banyak. Okey, sekarang kos pengajian. Okey, Hayati Humaira tanya kos pengajian. Sekarang ni kita memang nak masuk dekat bahagian kos pengajian. Okey. Alright. Boleh nampak kalau tak nampak beritahu Okey, so yang penting kat sini struktur yuran diploma kejururawatan. Kita nak tahu struktur yuran diploma kejururawatan. Okey. Kalau ikutkan ni saya haraplah yang lain-lain boleh tolong share kepada kawan-kawan yang ada yang nak masuk nursing, kita tak tahu nak pergi mana. So yuran asal pengajian kita sebenarnya adalah 43,250. Ni yuran asal pengajian okey. Sekarang ni kita buat penawaran hebat untuk pengambilan kali ni di mana yuran pengajian dia hanyalah 37,250. Okey, sangat rendah dan dia kira pengurangan ni adalah sebanyak 6,000. Memang banyaklah. Memang banyak dia punya less kali ni. Okey, jadi saya amat haraplah kepada semua pelajar yang berkelayakan boleh grab peluang ni sebab kita tak tahu bila tempoh ni diberi. Maksudnya dia punya penawaran ni valid sehingga bila. Tapi untuk pengambilan kali ni memang yuran dia hanya sebanyak 37,250 saja. Kalau kita buat kajian, saya sendiri pernah buat kajian perbandingan antara kita punya yuran berbanding dengan college nursing yang lain, diploma kejuruteraan daripada IPT yang lain, kita antara yang terendah 37,200 ni terendah lah. Okey. Dan anda pun semua tahu kan,
kalau kita kita memanglah under PTPTN, memang kita uruskan pinjaman PTPTN, tapi kan kalau kita punya result tu orang panggil apa result tu pointer dia tinggi, result dia tu cantik, maka dia akan dapat lagi pengurangan tu daripada PTPTN. Itu adalah satu kelebihan lah. Okay. Kalau nak dibandingkan dan hidden charges kita, bila anda masuk kita akan bagi tahu apa lagi charges. Charges dia tak adalah kata banyak, contoh 37,250 ni itu yuran pengajian, tapi kalau masuk tu of course dia akan ada macam duit buku RM20 kan. Duit vaksin RM45, sekali cocok 3 kali sekali cocok RM45. 3 kali cocok dalam 45 kali 3. Itu yang biasa kita akan bagi charge kepada pelajar lah, yang minor-minor lah bagi saya yang tu. Lepas tu tahun kedua, ketiga tu tak ada dah. Okay. Dan yuran asrama sebanyak RM80 sebulan termasuk penginapan di lapangan praktikal. Okay, asrama ni dia tak termasuk dalam yuran pengajian RM80 sebulan ni sangatlah rendah dan dia tak masuk dalam yuran pengajian tu, takut salah faham Tapi untuk kali ni dia ada penawaran hebat di mana untuk pengambilan kali ni yuran asrama tu percuma selama 1 tahun. Memang sangat berbaloi lah. Saya sendiri pernah berkhidmat di IPT yang lain juga. Tapi secara jujurnya memang kita ni dah rendah kita punya, maksudnya nilai untuk anda terima satu diploma kejururawatan tu dengan nilai ini memang berbaloi untuk awak esok-esok. Saya boleh kata macam tu lah, berbaloi. Dan kita pula ada tenaga-tenaga pengajar yang berpengalaman dan sebagainya. InsyaAllah kalau betul-betul minat boleh masuk dengan jumlah ini, dan biasanya IPT kita ni antara yang paling tak rigid berkenaan dengan cara-cara pembayaran. Maksud kita masih boleh bincang macam mana nak bayar dan sebagainya. Okay, so saya amat berharaplah kalau yang lain-lain semua boleh share, sebab ini adalah penawaran yang kita jarang buat dan ini kita tawarkan untuk pengambilan kali ini. Jadi harap semua yang ada ni boleh grab lah dan share kepada rakan-rakan yang lain Okay. Dan kain uniform pun percuma untuk 2 pasang semasa program. Kain je lah. Maksud kita nanti boleh jahit kat mana-mana. Biasa kita boleh recommend lah dekat mana-mana Alright. Ni kalau nak tengok boleh tengok lah, boleh tenung, nak tengok, nak screenshot, boleh. Kita memang ini kita punya yuran pengajian kali ni dan ini adalah antara yang terendah di Malaysia. Saya boleh jamin lah yang tu. Okey, ada soalan ke sebelum kita pergi ke carta organisasi? Saya nak check dulu. Okey, Hayati Humaira menjawab ke soalan? Ada nak tanya apa-apa? Alright. So, kita sambung Alright. Carta organisasi PPSK, carta organisasi kita. Okey, ni kita punya staff-staff lah. Okey, ni saya, Puan Nur Azlinawati binti Abdullah. Saya ni biasanya mesra disapa sebagai Puan Lin. Okey, saya adalah pengarah PPSK dan ini nombor phone saya. Boleh ambil nombor saya kalau nak rujuk apa-apa, nak tanya, nak ajak kawan-kawan, nak tanya. Kalau kawan-kawan nak tanya pun boleh je share nombor saya ni. Nak tanya apa-apalah yang berkenaan dengan nursing. Boleh ambil nombor saya ni. Okey. Ni kita punya ketua program DKJ, Puan Zulaika Deraman. Ini nombor phone beliau. Kalau kata tak dapat kontak saya ke, nak kontak Puan Zulaika pun boleh. Puan Zulaika ni kita punya ketua program Okey. So bolehlah ambil number phone Puan Zulaika juga. Okey. Okay, saya selu-selulah takut ada yang nak catat ke, nak screenshot ke. Alright. Ini pula kita punya Puan Hafizah binti Abdullah. Okey, ni salah seorang pensyarah PPSK lah. Okey. Ini kita punya Puan Nur Diana binti Badruddin, penyelaras praktikum kita.
Ni kita punya para instruktur klinikal. Instruktur klinikal kita ni memang berpengalaman sejak dulu-dululah. Maksudnya sejak dulu-dulu mereka ni orang lama. Macam saya sendiri pun, saya dah daripada tahun 2011 saya mengajar dekat UCB. 2011 ni sampai sekarang ni dah 11 tahun lah kita kata. Okay, lebih kurang 11 tahun kita dah berkhidmat di UCB dan kita dah menghasilkan ratusan, ramailah ribuan, ribuan. Sebab saya bukan daripada tahun 2007 tapi 2011. Walau bagaimanapun dah ramai student yang dah grad dan dah bekerja. Okay, dah bekerja. Kejap lagi kita tunjuk kita punya alumni. Okay, para instruktur klinikal kita, okay, semuanya berpengalaman dan insyaAllah boleh guide anda di lapangan lah. Ni instruktur klinikal ni semua yang akan mengajar dekat lapangan, praktikal. Ya, ni kita punya tulang belakang kita lah dekat PPSK. Puan Nik Nur Hafidah Muhammad Nur, dia pembantu tadbir PPSK. Ni tak ada dia tak boleh buat kerja juga ni sebab urusan dengan lembaga juruk Malaysia ni banyak dikendalikan juga oleh Puan Nik Nur Hafidah. Okey, sekarang ni kita tengok aktiviti di bawah PPSK. Okey, apa yang kita selalu buat dekat PPSK. Tapi masa tahun 2020 tu, masa COVID tu memang masa tu slow down lah semua orang pun, mana-mana aktiviti pun dia slow down. Cuma ni kita ceritakan apa aktiviti yang kita pernah buat sebelum-sebelum tu dan selepas pada tu pun ada juga, selepas COVID melanda tu. Okey, so ni adalah khusus Basic Life Support BLS di mana pelajar-pelajar kita akan didedahkan dengan bagaimana kita nak buat sekiranya kita menghadapi keadaan kecemasan. Dia pun kita kata ni adalah kursus ataupun bengkel sokongan sokongan asas lah. Maksudnya asas dalam kita nak memberi sokongan life support untuk patient tu. Katalah awak tengok tiba-tiba patient tu collapse. Kita nak buat CPR, kita di-train masa tu lah. Nah, macam mana nak buat CPR. CPR tahu, kita nak sedarkan balik patient daripada collapse tu. Okay. Kalau ada patient tercekik. Okay. Kalau ada patient tercekik dan sebagainya. Okay. Tercekik macam makan tu tiba-tiba tercekik. So apa tindakan kita? Kita nak bagi keluarkan balik dia punya benda yang masuk tu. Baby, orang tua semua terlibat lah. Macam contoh gitulah. Okay, so ni ini yang baru kita buat dalam tahun ni. Pertandingan mencipta logo Persatuan Pelajar Kejururawatan. Inilah johan pertandingan mencipta logo dan slogan PPSK. Cik Syabihah Najibah binti Syamsul Bahar. Dia apa yang dia terima, dia dapat emas 916 lah. Bit. Kita panggil bit 916. Okay. So ini antara aktiviti yang kita buat. Ini juga adalah, ini kita pernah dapat sumbangan sanitizer daripada Bulan Sabit Merah Negeri Terengganu. Sebenarnya AJK Bulan Sabit Merah tu kita punya pelajar sendiri. Kita sangat berbesar hati lah sebab salah seorang pelajar kita tu memang ahli Persatuan Bulan Sabit Merah Negeri Terengganu. Dan masa COVID tu memang dia banyak terlibat lah dalam aktiviti-aktiviti bersama dengan Persatuan Bulan Sabit Merah. Okay. Dia student batch 26. Batch 26 ni sekarang dah semester, nak masuk semester 3. Baru lagi tapi dia aktif sebagai ahli Persatuan Bulan Sabit Merah Terengganu. Dia bagi sumbangan lah pada pihak PBSM, bagi sumbangan kepada pihak PPSK, sanitizer dan sebagainya. Ni aktiviti BBQ, kita ada juga buat aktiviti bersama pelajar. Puan Lin? Ada kejuruteraan, kan? Kita buat aktiviti, contohlah saya ada saya ni menti saya. So menti itulah yang akan kita guide,
buat curahan hati ke dan sebagainya lah. Ni aktiviti mentor-mentee. Okey, ni pula adalah jamuan sambutan hari raya yang kita buat jugalah dekat kita punya tempat. Di mana sambutan hari raya ni tahun sekali kita biasa buat bersama dengan pelajar-pelajar lah. Untuk kita kata hari tu untuk kita ambil satu masa meluangkan masa satu sama lain lah. Okey. Yang ni pula adalah program bersama alumni. Program bersama alumni ni maksudnya alumni ni adalah mereka-mereka ataupun graduan nursing yang dah tamat belajar, dah bekerja. Okey, yang ni semua dah jadi ketua-ketua jabatan dah. Ni. Dah duduk pula dekat, ada yang duduk dekat Arab Saudi dah bertugas ni. Kalau awak tengok ni, Cik Hafiz ni dia adalah salah seorang daripada jururawat terlatih yang sekarang berada di Saudi Arabia lah. Di sebuah hospital. Saya tak ingat lah, nanti saya bacakan, ada saya letak dia punya nama hospital tu. Hospital tentera hospital tentera di Arab Saudi. Sekarang pun dia masih lagi di sana lah. Okay, so kita tengok alumni di KJ kita. Ada soalan nak tanya ke sebelum saya teruskan? Sekejap saya check. Saya check ni dulu. Chat box. Okay. Okay, tak ada. Tak ada nak tanya soalan So, kalau tak ada kita teruskan. Okey, kita teruskan kita punya alumni di KJ. Mesti tak tahu kan yang mana tamat tu sekarang buat apa. Betul tak? Kita mesti nak tahu yang dah tamat tu buat apa. So ni alumni kita lah. Okey, ni kalau tengok ni kat sini alumni kita ni, yang ni ni kerja kat Hospital Setiu ke ni seorang ni. Hospital Setiu dia maksudnya mungkin adik-adik boleh juga cerita pada kawan-kawan yang lain. Bila grad daripada sini, grad sebagai graduan kejururawatan, boleh mohon untuk jadi jururawat di hospital kerajaan. Okey, ramai ni hospital kerajaan ni 1, 2, 3, 4 ni semua hospital kerajaan. Dan sekarang ni kerajaan membuka luas peluang pekerjaan bersama dengan mereka, sebab sekarang ni kan kita punya kualiti kesihatan di Malaysia ni dah macam drop sikit. So jururawat amat diperlukan dalam bidang dalam sektor kerajaan. Swasta tu apatah lagi lah, kalau kerajaan pun dah memang nak sangat-sangat student jururawat mohon sebagai jururawat terlatih, apatah lagi hak swasta. Macam itulah. Okey. Okey, ni student kita yang grad tahun 2000 baru je dalam tahun lepas ni. Tahun lepas. Grad dan terus dapat pekerjaan, dapat tawaran untuk ke Hospital Pakar Sentosa Kelang. Ni diorang pergi satu grup. InsyaAllah lah, insyaAllah pihak Hospital Pakar Sentosa ni akan datang dekat kita buat interview. Kita sedang plan lah bersama dengan pihak Hospital Pakar Sentosa ni tarikh yang sesuai untuk diorang datang ke sini lah untuk buat interview dekat kita punya college. InsyaAllah dalam bulan depan. Okay. Ni Hospital Pakar Sentosa. Ada berapa lah, ramai jugalah kita punya pelajar satu grup bekerja kat situ. Okey, ni salah seorang pelajar kita, nak ikut ramai terlalu ramai tapi saya ambil sebahagian saja. Yang ni Farah ni dia bekerja dekat ICU lah, HKM, dia grad tahun 2019. Okay. Ni pelajar batch 17 kita. Yang ni pelajar saya kurang ingat lah. Dia batch sama ada dia batch 6 ke batch 16. Okay, dia bekerja dekat ward pediatrik Sri Kota Specialist Medical Center Kelang ni. Dan dia dah ada post basic. Post basic ni maksudnya satu sijil yang lebih detail lah, satu sijil yang sangat-sangat, kalau kita ada post basic ni, kita pergilah mana-mana hospital, dia akan bayar lebih. Dia akan bayar lebih 200, 300 dan dia akan ambil awak lebih lagi daripada orang lain. Maksudnya market kita lebih tinggi lah dengan post basic. Dan dia dah ambil post basic pediatrik. Pediatrik ni maksudnya kanak-kanak bidang kesihatan kanak-kanak
Yang ni staff nurse Safa ni lelaki sebab nampak ada ni takut tak tahu lelaki ke perempuan. Ni antara pelajar lelaki kita lah yang sekarang ni dia bekerja dekat multidisiplin ward, hospital UIA ataupun IIUM. IIUM. Okey, kalau tengok tu dia dengan suit dia tu sebenarnya masa ni dia sedang cover ward bekas pelajar lelaki kita lah. Dia bekas pelajar lelaki kita yang mana sekarang ni dia bertugas dekat Pusat Ortopedik Tuanku Ampuan Najihah, Hospital Kuala Pilah Hospital Daerah Kuala Pilah, Negeri Sembilan. Okey. Ni dulu saya cerita sikit, dia taklah pandai sangat. Azizi ni. Dia tidak pandai sangat tapi dia bagus. Dia rajin masa praktikal. Dan alhamdulillah memang rezeki dia dapat hospital government. Okey. Begitu juga dengan ini, kita antara kita punya alumni yang dia batch yang berbeza tapi dia dapat rezeki, dapat tawaran kat klinik kesihatan Batu Rakit ni sama-sama. Yang kanan sekali ni dia batch 10. Yang kiri sekali batch 19 tapi dia berjumpa sama-sama dekat klinik kesihatan Batu Rakit. Sekarang ni bertugas sekali lah ni, 2 orang ni. Ni yang saya kata tadi lah, yang bagi ceramah baju kuning tadi kita punya alumni. Okey, dan kita amat berbangga lah ada juga pelajar kita beberapa orang yang berada di luar negara sekarang yang bertugas. Macam ni Cik Hafiz ni dia sekarang bertugas di Operation Theatre, Armed Force, Hospital ABSH, Hospital Abha, Saudi Arabia. Okey, dan dia dah lama lah kat sana ni. Dia batch 1. Okay, batch yang pertama sekali. Inilah. Ni dia lah ni. Masa datang buat alumni, datang buat program bersama dengan alumni. Ini semua ketua-ketua jabatan, ketua jururawat. Ni ketua jabatan. Okay. Yang sebelah kanan sekali ni pernah dapat anugerah eksekutif pekerja cemerlang di KTS. Kuala Terengganu Specialist. Dia bertugas kat situ lah. Dah lama ni ketua-ketua saja ni. Sekarang ni batch 1. Batch pertama Dan kita punya pelajar kita, bekas pelajar ni kita rasa sangat berbangga lah sebab masa COVID tahun 2020 tu, untuk Hari Jururawat Sedunia tu, salah seorang daripada pelajar kita, bekas pelajar kita, Puan Siti Nur Amirah binti Wahab ni, dia merupakan jururawat yang in charge pusat kuarantin berisiko rendah Maib Sedang. Dia telah dijemput untuk menyertai untuk slot bicara inspirasi TV1 masa tu, slot temu bual bersama dengan yang kanan sekali ni kita punya masa tu pengarah bahagian kejuratan dekat KKM Lembaga Jururawat Malaysia. Okey, so ini antara pencapaian yang amat dibanggakan lah. Antara pencapaian yang dibanggakan pada waktu tu. Kita pun tengok kita punya pelajar di temu bual, bekas pelajar kita di temu bual, kita rasa macam sangat berbangga lah. Okay. So pelajar kita ni alhamdulillah lah, bukan calang-calang juga bila dah grad, bila dah bekerja, alhamdulillah semuanya berjaya mencapai bidang, mencapai satu tahap dalam bidang masing-masing yang agak tinggi. Okey, ada apa-apa nak tanya ke sebelum kita? Saya rasa itu sajalah daripada saya. Agak panjang lebar lah saya berceloteh. Saya minta maaf kalau boring ke apa ke. Tapi saya cubalah untuk berikan yang terbaik dari segi maklumat berkenaan dengan kita punya DKJ, program Diploma Kejuratan dekat UCB Astari ni. Ada nak tanya apa-apa ke?
Okey, kalau tak ada nak tanya apa-apa, tapi rasa tiba-tiba kejap lagi ada benda nak tanya, boleh je WhatsApp saya. Saya letak dekat chat box sekali lagi supaya semua boleh ambil nombor saya. Eh. Saya dah letak, saya dah drop saya punya number phone. Okey, boleh juga contact pihak UC Bestari sendiri seperti mana yang Puan Hayati ada drop juga dalam chat box. Boleh juga layari dan sebagainya lah kita punya website. Okey. Ada apa-apa nak tanya, boleh je WhatsApp dan juga boleh je contact kita. Okay. So, kalau tak ada apa-apa soalan, itu sajalah. Saya sekali lagi lah nak ucapkan berbanyak terima kasih kepada semua yang menyertai ini. Kita punya webinar pagi ni, apa-apa pun saya ucapkan tahniah untuk SPM yang telah anda semua lalui dan all the best untuk keputusan nak mengambil menyambung pembelajaran tu kat mana. So apa pun saya amat menghargai pihak kami daripada saya mewakili PPSK dan juga mewakili UC Bestari. Saya berterima kasih sangat-sangat atas kehadiran adik-adik semualah. Okay. Semoga anda semua diberi masa depan yang cerah dan sekiranya saya ni kalau ikutkan naklah kalau yang mana berkelayakan tu datanglah join kita untuk belajar dalam bidang kejururawatan. Okey, itu sajalah daripada saya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan semula kepada Puan Yati lah untuk mengakhiri sesi ini. Terima kasih. Okay, terima kasih kepada Puan Lin di atas perkongsian yang sangat bermakna dan bermaklumat daripada PPSK, Pusat Pengajian Sains Kejururawatan, okay, berkenaan dengan program Diploma Kejururawatan. Okay, kita dah lihat hebat-hebatnya pelajar alumni daripada Diploma Kejururawatan UCB. Okay, ada yang bekerja di luar negara, ada yang jadi senior, ada jadi ketua jabatan, okay, yang masuk bidang kerajaan, jururawat kerajaan. Okay, jadi diharap okay, adik-adik yang ada boleh mengambil peluang ni untuk menyambung pelajaran di Universiti College Bestari dalam bidang kejururawatan. Okay, jika ada sebarang maklumat, pertanyaan, okay, boleh hubungi kami, nombor telefon Puan Lin yang telah ditinggalkan tadi, okay, dan juga boleh layari laman web UC Bestari. Okay, kalau adik benar-benar berminat, boleh je terus memohon secara online, okay, di www.apps.ucbestari.edu.my/prasiswazah. Okay. So itu saja untuk kita perkongsian pada hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi pada webinar yang akan datang pada 22 hari bulan Jun, okay, pada pukul 10 pagi. Okay, terima kasih kepada semua yang hadir. Terima kasih banyak pada Puan Lin, okay, yang sudi berkongsi maklumat dengan kita. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Saya ambil nombor ni sekejap, nombor Atirah ni sekejap. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum.